ada kanser adalah sebahagian daripada mereka yang dalam senarai, mereka-mereka yang tidak digalakkan untuk mengambil vaksin ni. Jadi bila Muhyiddin kata dia nak ambil vaksin, itu yang aku awal-awal cakap, dia ni nak ambil air suam ke vitamin C. Kan? Jadi cubalah kita fikirlah dari segi logik akal. Bila kita tanya macam mana bila tarik daripada botol tu, contohnya botol ni, dia tarik, betul tak? Dia tarik daripada botol ni, dia punya tip atas tu warna biru. Bodoh ke? Kita buat live ni. Kau Perdana Menteri. Dan kau tak faham ke? Satu dunia dah cerita hari ni. Contohnya Governor New York ke apa? Kan? Dia dapat kantoi. Ada Perdana Menteri. Beberapa orang Perdana Menteri dah kantoi ni. Ada yang jarum kelepit Israel apa semua kan? So orang dah tahu dah taktik ni. Mestilah orang fokus betul-betul kat mana batang jarum tu. Nak tahu betul ke tak betul. Jadi janganlah kau gunakan silap patah time ni. Kalau nak betul kau nak buat pun, awal-awal lagi kau dah place botol tu, lepas tu kau seal lah kotak tu. Kan? Letaklah dalam tu, minyak cakapak ataupun vitamin C ke, kan dah seal siap-siap, tanda sikit. Kan? Tanda sikit. Lepas tu ambil benda tu, kalau nak menipu ni kena ada cara, ada teknik. Kan? Ini masalah Muhyiddin ni. Dulu bila kau bersama dengan Mahathir, kau tak belajar habis. Itu problem dia. Tak muncul ilmu dengan penuh. Kan? Sedap Mahathir. Mahathir ni kalau dia menipu, orang tak berapa nak perasan. Kan? Tak semua orang tak perasan. Kan? Aku sentiasa perasan. Betul tak? Lepas tu, bila tarik tu daripada botol ni, dan menggunakan jarum yang tip dia warna biru. Tiba-tiba nurse tu letak kat dalam bekas. Tiba-tiba bila dia nak ambil untuk injek, tip dia dah bertukar warna oranye ataupun warna merah. Memang tukar, tak ada nampak. Tak ada nampak tukar. Tak ada. Lepas tu dia injek. Nampak terang dan jelas. Tak habis pula tu. Lepas tu tak habis. Tak habis. So jawapan dia tu. Jadi macam mana kau nak yakinkan rakyat? Rakyat bukan bodoh. Ini zaman sains dan teknologi. Gambar kau tu boleh dibesarkan. Hari ni nak beritahu, yang tak boleh dibesarkan ni hanya gambar Azmin Ali je. Yang kita tak boleh, tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan sampai mampus pun dia tetap blur. Gambar jarum, gambar dua wanita daripada Vietnam dan juga daripada Indonesia yang bunuh adik Presiden Korea Utara, kan abang semua boleh dibesarkan, semua boleh jelas, termasuklah jarum tu. Fosil pun fosil. Cuma jarum Haziq tu yang tak boleh dibesarkan, tuan-tuan. Kan? Kita nampak jelas, tapi bila pemimpin-pemimpin kita tu dia tengok aksi Haziq dengan Azmin tu, dia ada kata pengaburan, bukan kata penjelasan, kata pengaburan. Tiba-tiba jadi kabur tak tentu pasal. Itu yang sampai sekarang tidak ada pendakwaan ke atas Azmin Ali. Macam mana tu? Perak man pun orang kecam bila dapat muka dia. Tetapi terbukti sudah bahawa rakyat Malaysia ni, seluruh Malaysia ni hanya 101 orang saja yang penglihatan dia kabur. Kurang jelas. Apa bukti dia? Bukti dia apa? Hanya 101 orang yang mengundi Azmin Ali sebagai Perdana Menteri. Nampak tak? Saya ingat mungkin salah seorang daripadanya yang tak berapa nampak tu lah, yang dekat yang Bukit Aman tu. Itu mungkin salah seorang. Hanya 101 orang je yang memberikan sokongan kepada Azmin Ali sebagai bakal Perdana Menteri. Maknanya memang dia tengok Azmin je kabur. Suci. Tak nampak terus. Tapi orang lain boleh nampak. Kan? Dan lagi satu, kalau kita guna otak kita yang logik akal, siapa di antara kita ni yang tak pernah kena suntik? Everybody need to be vaccinated. Contohnya BCG. Betul tak?
Cuba ingat tak masa BCG tu? Doktor ambil pakai jarum tu, doktor cocok pun pakai jarum yang sama. Ada tak pernah kita pergi hospital ke apa, doktor tu dah ambil daripada botol tu, kemudian dia tukar, dia ganti kerana takut benda ni ada kuman bakteria. Kan? Apalah bongok ya. Jawapan tu yang menyakitkan hati kita. Seolah-olah macam, yalah, dia insult our intelligence lah. Dia insult our intelligence. Itu je. Seolah-olah macam rakyat Malaysia ni bodoh sangat. Betul tak? Kau boleh terima jawapan daripada Kementerian Kesihatan. Kata mereka terpaksa tukar jarum kerana takut ada dekat botol tu ada kuman ke apa. Kalau dah cocok tu, dah tarik masuk dalam, maknanya kuman pun dah masuk dalam. Betul tak? Patut awal-awal bagi kuman HIV ke apa tu, bagi cocok je tu. Saiz jarum tu lain tu. Saiz sedut, saiz sama je. Tak payah duk sembang lah. Kalau set time sedut tu, nak kena beritahu. Memang ada keadaan. Contohnya nak cari nerve. Kan? Dia bawa masuk. Apa dia panggil tu? Yang besar punya jarum tu. Kemudian dia akan buka. Itu untuk orang yang warded. Lepas tu dia cocok ke dalam tube tersebut. Itu untuk orang yang warded. Kalau setakat pergi ke hospital jab ni, anak aku yang kecil tu pun jab, dia ambil dari situ, dia terus jab je bro. Tak ada pun tukar-tukar jarum. Budak kecil lagi lah bahaya. Kiranya kantoi lah, kira senang cakap. Kantoi. Kena balik. Tak boleh. Kantoi bro. Buat apa? Sekarang ni abah kau ni buat apa pun, memang kantoi. Hari ni dia kata, kedudukan saya hari ni semakin kuat. Saya tidak perlu darurat untuk mengekalkan kuasa. Kalau kau kuat hari ni, kau dah buka dah sidang parlimen. Betul tak? Dan kalau kuat, kenapa time darurat ni kau sibuk nak bawa masuk 2 orang PKR masuk parti kau? Hari ni ada 2 orang lagi bakal masuk parti kau. Hari ni daripada PAN ada yang akan masuk PPBM. Ada daripada DAP akan masuk PPBM. Untuk apa? Sebab engkau tak ada majoriti. Bila tak ada majoriti, barulah dia kelang kabut pergi cari sokongan untuk masuk parti dia. So apa cerita parti dia kuat tak perlu untuk diadakan tidak perlu dibuat darurat. Darurat ni sebenarnya kononnya kerana COVID. Orang gila tepi jalan, kalau kau tanya orang gila yang tadi tu, dia orang pun tahu bahawa darurat hari ini adalah kerana Muhyiddin nak mengekalkan kuasa sebagai Perdana Menteri. Nothing else. Pasal COVID ni tuan-tuan, dia pun tak peduli lah korang kena COVID pun. Tak payah duk sembang lah. Mana lagi bahaya tuan-tuan? Tak makan ke kena COVID lagi bahaya. Tak makan boleh mati. 3 hari tak makan mati tuan-tuan. 30 hari tak minum mati. Kita manusia. Mula-mula buah pinggang rosak. Tuan-tuan pernah rasa tak makan? Saya pernah rasa. Saya pernah tak makan 13 hari. Ketika saya di dalam kem tahanan Kemunting, kita minta macam-macam tak dapat, kita buat mogok lapar. Kita buat mogok lapar. Tapi kita pun bukan bodoh. Mogok lapar kita pun menggunakan otak kita. Kita tahu bahawa manusia kalau lebih 3 hari tak minum air, buah pinggang akan start rosak. Jadi mana yang kita boleh hari ni saya nak beritahu tentang ni. Orang duk risau sangat pasal COVID ni. Berapa orang yang mati? Ni statistik ni saya nak beritahu. Pada tahun 2015, 148,000 orang mati. Okey. Tahun 2016, 165,000 orang mati. Betul? 162. Yelah, kau tengok terbalik. Kau tengok betul. Okey. 2017, 170,000. 2018,
173,000. 2019 179,000. 2020 146,000. Ni sampai November Kalau sampai Disember lebih kurang dalam 150 lebih Maknanya dikala negara berhadapan dengan COVID-19 tuan-tuan kadar kematian tahun 2020 menurun berbanding 2019 yang tak ada COVID, 2018 tak ada COVID. Jauh pula tu beza dia. Dekat 20,000 orang beza dia tuan-tuan. Dan daripada 140 lebih dan kemudiannya menjadi 150 lebih orang yang mati ni saudara, saya nak beritahu hanya 0.26% mati kerana COVID. Hanya 0.26% daripada 148,000 tu tadi, hanya 0.26, tak sampai 1% mati kerana COVID. Jadi apa yang kita takut sangat? Apa yang kita takut sangat? Tak sampai 1%. Dan dapatan daripada pakar perubatan kita, dia mengatakan daripada 0.26% ini pula hanya 12% mati betul-betul COVID je punca dia. Yang lagi 88% mereka ni mati kerana pertama, paling tinggi orang ada darah tinggi, kena COVID memang bahaya. Nombor 2, orang ada kencing manis, kena COVID memang bahaya. Jadi tuan-tuan kena faham, 88% ni mati kerana sakit kritikal mereka ditambah dengan COVID. Yang itu yang menjejaskan kesihatan mereka sehingga membawa maut. Tuan-tuan. Okey. Okey, Dato'. Ada soalan lain? Okey, berkenaan denda RM10,000, kerajaan hari ini menegaskan kompaun maksimum itu adalah untuk mereka yang melakukan kesalahan berulang kali dan kategori kesalahan ingkar yang berat. Soalan saya, Dato', Ya. macam mana nak kita nak katalah penguatkuasa tu berpendapat dia melakukan kata pakai mask, tak pakai mask. Okey, I buat fine ni 10,000. Dia senang je. Pertama sekali, ada budi bicara. Pertama sekali, dia ni. Datuk Seri Ismail Sabri dah buat report polis menafikan bahawa video yang mengatakan, dia kata tu tahun lepas punya video. Okay, maknanya tak betul lah bahawa siapa yang salah akan dibawa pergi mahkamah. Tak betul. Betul lah? Ini apa yang saya faham berdasarkan report polis yang dibawa oleh pegawai beliau. Maknanya yang akan menentukan seseorang itu didenda ataupun tidak bukan hakim tetapi pihak polis. Okey. Saya nak tanya dengan kerajaan Muhyiddin. Kalau orang yang dah berulang kali barulah didakwa, adakah pihak polis mempunyai database setiap rakyat yang telah diberikan amaran? Ada database ke? Ada. Kalau database orang kena saman, kita boleh kata, oh ini kesalahan pertama sekian banyak, kesalahan kedua sekian banyak. Kita boleh tahu. Masalahnya dia kata ini hanya kena kepada orang yang dah diberi amaran berulang kali. Tapi macam mana kau nak kenal pasti orang tu diberi amaran berulang kali, sedangkan tidak ada satu database yang kalau orang kata, okay Bob Meh, kau tak pakai face mask, Bob Meh IC, check, dia boleh check kat database tu. Pernah sekali dia beri warning, ada record warning. Warning never ever recorded by the policeman. Tak ada. So how do you determine? Apa sana susahkan pihak polis? Last sekali pihak polis yang kena maki. Padahal arahan bodoh daripada Muhyiddin nak menambah pendapatan negara. Kerana dia tak reti macam mana nak diversify our source of income.